Stadium RTM dimulakan dengan Liga Juara-Juara. Liverpool dan AC Milan menewaskan lawan masing-masing dalam pertembungan awal pagi tadi. Manakala Manchester City dikejutkan dengan kekalahan besar di tangan kelab dikendali bakal jurulatih Manchester United, Ruben Amorim. Saksikan perinciannya. Tuan rumah Stadium Anfield membelasah kelab Jerman Leverkusen 4-0. Tiada jaringan terhasil pada babak pertama. Namun skuad kendalian Arne Slot mendapat rentak berbeza selepas rehat. Luis Diaz meledak hat-trick dan satu lagi gol disumbat Cody Gakpo. Lempar di Stadium Santiago Bernabeu, Real Madrid terpaksa akur tersungkur di laman sendiri. AC Milan membuka jaringan seawal minit ke-12 menerusi Malathiau. Vinicius Junior tampil menyamakan kedudukan berselang 11 minit kemudian. Alvaro Morata meledak gol kedua minit ke-39 sebelum jaringan Tijani Reinders melengkapkan kemenangan Milan. Dalam satu lagi aksi, hat-trick Victor Gyökeres membantu kemenangan Sporting Lisbon 4-1 ke atas skuad The Citizens. Meskipun City bermula baik dengan jaringan seawal minit ke-4, namun tuah tidak memihak kepada mereka dengan pencaturan serba tidak menjadi. Satu lagi gol Sporting dijelmakan Maximiliano Araujo. Kejayaan itu memberi Amorim rekod cemerlang sebelum mengendalikan United berkuat kuasa 11 November. MotoGP mengesahkan litar Catalunya di Barcelona akan menjadi penganjur pusingan kemuncak musim 2024 pada 15 hingga 17 November ini. MotoGP sebelum ini membatalkan GP Valencia susulan bencana banjir besar yang melanda Valencia dan beberapa kawasan di Sepanyol yang mengorbankan lebih 200 nyawa minggu lepas. Barcelona adalah pilihan terbaik mengambil kira lokasi yang mesra peminat serta memberikan alternatif hampir tanpa halangan kepada petugas dan logistik. GP ini juga diadakan sebagai tanda solidariti kepada masyarakat Valencia dan dikenali GP Solidariti Barcelona. Barcelona sebelum ini pernah menjadi tuan rumah bagi GP Catalunya. Pusingan akhir di litar Catalunya akan menjadi penentu kejuaraan musim ini. Jorge Martin dari Prima Pramac Racing kini mendahului carta kejuaraan dengan 485 mata. Diikuti pelumba Ducati Lenovo Francisco Bagnaia yang ketinggalan 24 mata. Juara bertahan Novak Djokovic tarik diri daripada beraksi pada pusingan akhir ATP di Turin, Itali. Keputusan itu dibuat berikutan kecederaan dialami. Ketiadaan juara Grand Slam 24 kali itu bermakna Casper Ruud, Alex Simenua dan Andrei Rublev dijamin layak untuk ke kejuaraan berkenaan tanpa mengira keputusan mereka dalam kejohanan minggu ini. Menerusi hantaran di Instagram, Djokovic meminta maaf kepada peminatnya dan mendoakan yang terbaik buat pemain lain. Wakil Australia di Menua yang berhempas pula selepas kalah di tangan Holger Rune pada suku akhir Paris Masters akan membuat penampilan sulungnya di Turin. Pusingan akhir ATP menyaksikan 8 pemain akan berentap termasuk Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev dan Taylor Fritz. Berdasarkan rekod, Djokovic berjaya raih gelaran kejohanan akhir musim berkenaan tahun lalu. Sementara itu, dalam saingan pusingan akhir WTA, Coco Gauff menewaskan juara bertahan Iga Swiatek straight set 6-3, 6-4 dalam aksi di Riyadh, Arab Saudi, sekaligus mara ke separuh akhir. Kekalahan Swiatek itu membolehkan Aryna Sabalenka pertahan kedudukannya sebagai pemain nombor 1 dunia. Ini merupakan kemenangan kedua Gauff ke atas Swiatek selepas 13 pertemuan. Gauff mengekalkan rekod tanpa kalah dalam kumpulan round robin jingga selepas mengatasi rakan senegara Jessica Pegula pada pusingan terdahulu. Selepas ini dia akan bertarung dengan wakil Republik Czech, Barbora Krejcikova. Krejcikova terlebih dahulu mara selepas menundukkan Jessica Pegula 6-3, 6-3. Pegula alami kekalahan kedua minggu ini dan akan bertemu Swiatek esok untuk perlawanan round robin terakhirnya. Aksi Liga Juara-Juara Asia Elite, Johor Darul Takzim JD3 membenam jaguh Korea Selatan Ulsan HD 3-0 dalam aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri.
Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Harimau Selatan naik ke tangga ketiga saingan kumpulan Zon Timur. Dalam aksi tersebut, tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7 apabila Arif Aiman Hanapi mudah mencuri bola di kawasan bahaya sebelum menyudahkan serangan dengan rembatan leret. Dua lagi gol JDT diperoleh menerusi Oscar Arribas dan Bersenda Silva. Selepas ini, skuad Harimau Selatan dijadual bertemu klub China Shandong Taishan FC di Jinan Olympic Sports Centre pada 26 November ini. Manakala Ulsan akan bertarung dengan Shanghai Port pada tarikh sama. Menjelang pertembungan Liga Super Ahad ini, Perak FC bakal menyediakan bas percuma kepada penyokong yang ingin menonton aksi pasukan di Johor. Pihak pengurusan memaklumkan penyokong yang berminat boleh menghubungi Sekretariat Perak FC. Pemegang tiket perlawanan sebelum ini boleh menebus tiket di kaunter yang disediakan dan pemegang pas semusim juga dibenarkan masuk ke Stadium Sultan Ibrahim bagi menyaksikan perlawanan tersebut. Terdahulu, Liga Bola Sepak Malaysia MFL memaklumkan venue perlawanan tertunda antara Perak dan JDT ditukar dari Stadium Majlis Perbandaran Manjung ke Stadium Sultan Ibrahim. Venue alternatif dinamakan berikutan risiko keselamatan bagi perlawanan berprofil tinggi itu. Perak FC turut memohon maaf atas sebarang kesulitan dan menggalakkan penyokong untuk hadir memberi sokongan. Datuk Ong Kim Swee sah kekal sebagai Ketua Jurulatih Sabah FC. Persatuan Bola Sepak Sabah (SAFA) dan Sabah FC melanjutkan kontraknya hingga penghujung musim 2024-2025. Keputusan itu didorong prestasi memberansangkan bekas pengendali skuad kebangsaan itu. Presiden SAFA Datuk Syahilmi Yahya yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, kontrak Datuk Kim Swee pada asalnya bakal berakhir pada 30 November ini, namun kini disambung hingga April tahun depan. Kabar gembira itu membolehkan Datuk Kim Swee meneruskan momentum kemenangan dan meningkatkan prestasi terbaik pasukan, sekaligus memperbaiki kedudukan dalam Liga Super sebelum hadapi saingan Piala Malaysia. Sementara itu, pihak pengurusan juga berharap lebih ramai penyokong hadir menyaksikan perlawanan di Stadium Likas bagi menambah semangat serta keyakinan pemain. Ya, Saudara, Kelantan Darul Naim KDN FC komited memastikan kelulusan visa dan permit pemain importnya diperoleh secepat mungkin bagi menghadapi baki saingan Liga Malaysia musim ini. Jelas Presidennya Rozi Muhammad, ketika ini pihaknya berada di peringkat akhir bagi melengkapkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan isu terbabit. Beliau berkata, kelewatan menyelesaikan masalah ini disebabkan beberapa isu teknikal yang tidak dapat dielakkan. Kelulusan rasmi sedang dinanti daripada pihak berkuasa sebelum pengeluaran visa dapat dilaksana. Sebelum ini terdapat kekeliruan daripada pihak ejen pemain melibatkan proses dan masalah teknikal yang dihadapi kelab. KDN FC menghuni tangga kedua tercorot Liga Super dengan mengumpul 7 mata hasil 14 perlawanan. Pasukan Selangor sedia berdepan dengan JDT dalam final Piala Presiden yang akan berlangsung di Stadium MBPJ hari ini. Ketua Jurulatihnya Muhammad Firdaus Aziz berkata, persediaan itu diiringi dengan susunan strategi yang rapi untuk beri cabaran kepada Harimau Selatan. Tiada perubahan daripada segi macam mana kami approach game, tetapi kami lebih kepada menyusun strategi yang agak rapi lah untuk berhadapan, especially bermain di Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.